kita pergi kepada tanya jawab ataupun soal jawab. Ada beberapa soalan yang telah ditanya. Soalan yang telah ditanya kepada kita. Ada soalan yang orang panggil yang berulang, soalan yang sama. Jadi alhamdulillah pihak admin kita pilihlah, pilih yang sesuai lah untuk kita bincangkan. Baik para jemaah sekalian, tengok soalan yang pertama. Apa dia soalan pertama? Mengenai azan. Dia tanya azan ni, musim PKP ni. Bagus juga ni. Rumah saya tidak jauh dari masjid. Apabila masuk waktu salat, Bilal azan, kami pun dengar. Tapi musim PKP nak pergi masjid tak boleh. Musim PKP nak pergi masjid tak boleh, macam mana Ustaz? Adakah kita kena azan sekali lagi ataupun tidak? Alhamdulillah, saya para jemaah sekalian, inilah alam realiti. Alam realiti, azan mesti ada walaupun musim PKP. Jangan gugur kena azan. Cuma waktu orang solat 3 orang di masjid tu, janganlah buka speaker kuat. Orang di rumah, jiran-jiran masjid nak solat, kan? Maka kita tak payahlah. Yang solat 3 orang dari masjid tak payah pakai speaker dah. Yang penting azan tu kena ada. Bagi tuan-tuan yang nak solat di rumah bersama keluarga, tak perlu lagi azan sekali lagi. Sebab kita dah jawab azan yang pertama tadi, cuma kita keuzuran nak pergi masjid tak boleh. Habis waktu nak solat cukup dengan kita iqamat. Qamat je lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qamat. Kemudian, tapi kalau rumah jauh, kita tak dengar azan, akhirnya kita kena azan. Contohnya rumah kita ni jauh sikit dari masjid, kan? Maka kita azan dan kita iqamat sekali. Alhamdulillah. Ini orang tanya tentang doa solat duha ni. Doa solat duha. Ada riwayat. Ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat duha. Nabi salat duha, kemudian dia baca doa ni, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 kali. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai. Jadi para ulama hadis ada berbeza pandangan situ. Ada kata hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam istighfar 100 kali, ada 70 kali. Itu hadis sahih. Cuma nak kaitkan dengan solat duha ini, nak jadikan dia sebagai doa resmi kepada solat duha, maka itu menjadi sedikit perbincangan para alim ulama kita. Perbincangan para alim ulama. Jadi kita mengatakan tidak jadi masalah, kan? Kalau kita nak lepas solat duha kita nak istighfar banyak ni, banyak. Tapi kalau kata nak jadi rasmi dia ni sebagai doa solat duha, itu khilaf lah para ulama dalam masalah ini. Tapi benda ni ada keluasannya. Nak baca dipersilakan. Soalan seterusnya, bagi jemaah yang uzur syar'i. Uzur syar'i biasanya orang panggil mari haid lah, kan? Uzur syar'i ini mari haid. Bagi perempuan haid, bagaimana dia nak ambil wudu? Boleh ke melazimi mengambil wudu khususnya sebelum tidur? Sedangkan dia berhadap besar. Dia, para jemaah sekalian, kita kena tengok, kalaulah junub, orang yang berjunub memang digalakkan nak tidur, dia ambil wuduk dulu, basuh dulu dia punya kemaluan, kemudian ambil wuduk, tidur. Kalau dia tak mau mandi teruslah. Ada setengah orang dia tak mau mandi lagi, nak mandi subuh esok, kan? Maka boleh. Adapun perempuan haid dan nifas tidak boleh ambil wuduk, tidur. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi kata, wa ashabuna muttafiqun. Ulama-ulama kita sudah sepakat mengatakan la yustahabbul wudu' lil haidi wan nufasa qabla an-naum. Tidak sunat bagi orang perempuan yang haid dengan nifas ambil wuduk sebelum tidur, li'anna al-wudu' la yu'athir. Kerana wuduk itu tak memberi kesan apa-apa kepada dia.
Kecuali haid dia sudah putus dah. Mana dia kering dah haid dia. Cuma dia nak mandi pagi esok lah. Ketika itu Imam Nawawi kata boleh. Sarat kal junub. Maka hukum dia sama dengan orang berjunub, wallahu alam. Jadi bagi muslimat yang junub digalakkan, yang haid tidak. Apakah hukum bersolat di akhir waktu? Di akhir waktu, contohnya lagi 2 minit nak azan subuh, kita buat solat witir, sedang solat witir azan berkumandang, sah ke solat kita atau lebih baik kita qada je lepas azan? Lah, kalau kita masih lagi ada masa, kan, contohnya 2 minit. Mana kalau kita solat ni 1 rakaat kita dapat. 1 rakaat kita dapat. Tapi masuk yang rakaat yang kedua orang dah azan. Solat. Sebab kita dah mula. Man adraka rakaatan. Siapa dia sempat 1 rakaat, maka orang tu kira sempatlah. Jadi kemudian dia cepatlah solat. Boleh teruskan, ya. Menarik juga ni, baguslah. Terima kasihlah kepada saudara. Dia kata ustaz duduk kempen berkorban di tempat sendiri. Korban tempat sendiri. Biasa kami akan share dengan masjid. Masjid ke surau tempat dia akan masuk ambil bahagian di situ. Tapi musim PKP ni macam mana nak buat? Masjid tak buat. Ustaz kata buat sendiri. Kan saya kata beli kambing seekor, kita sembelih kat rumah kita. Tapi kami tinggal di rumah flat. Pula takkan nak angkat kambing naik di ke atas. Jawab dianya, saya perluaskan lagi perbincangan. Sekiranya dalam musim PKP ni kita nak buat sendiri tak boleh, maka eloklah tuan-tuan dan puan-puan, wakilkanlah kepada mana-mana NGO, sembelihlah di mana saja atas dunia ini. Yang pentingnya kita ada apa? Kita ada korban pada hari rayanya, insya-Allah. Walaupun tengok dengan video, kan, setengah orang dia tengok video ini korban, bolehlah daripada tak ada korban. Alhamdulillah. Ataupun tanya kat kampung kita, mak, di kampung kita boleh tak kita korban? Mak kata boleh je, rumah aku luas. Kan rumah kampung kan ada tanah, ada halaman, kambing pun ada sini. Apa kita jangan jauh sangatlah daripada syiar ibadat itu, sebab korban itu syiar ibadat yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, seperti dalam tafsir kita tadilah, kan, di antaranya sembelih hadiu, sembelih korban. Bolehkah saya berakikah untuk cucu manakala bapa yang kurang berpaut? Nenek dia, atuk dia nak akikahkan cucu, boleh. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akikahkan cucu dia Al-Hasan dan Al-Husain. Kebelakangnya ini banyak YouTube doa, wirid atau ceramah diiringi dengan muzik sebagai latar belakang. Kebiasaan muzik itu berdayu-dayu. Apakah perkara ini dibolehkan dalam agama? Minta penjelasan. Saya di antara orang yang sangat-sangat tidak suka ambil rakaman ceramah, masuk muzik, ambil lebih-lebih lagi waktu berdoa. Dia rakam doa, tapi toten ya dia punya muzik. Kita kata dua benda yang kontra. Muzik ni khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram, kecuali apabila muzik itu melampau ataupun dicampur dengan nyanyian yang bahasa-bahasa lucah. Tapi kita kata benda khilaf tu. Jadi nasihat saya lah kepada admin yang duk buat video tentang doa-doa, selawat, tak payahlah masuk muzik. Nak muzik juga, awak muzik untuk nasyid-nasyid, gitulah. Ni doa pun muzik juga. Kita nak amin pun payah. Duk main, orang panggil bercampur aduk habis ni. Jangan, para jemaah sekalian, kita kena berhati-hati dalam perkara yang tersebut. Saya ada sedikit kemusykilan berkenaan dengan mimpi. Mimpi apa pula ni? Adakah mimpi seorang boleh jadikan sandaran hujah dalam syariat? Contohnya viral mimpi seorang yang nama MQ dan seorang perempuan dari sebuah negeri. Dia mimpi tentang akhir zaman. Nak kiamat dah, tanda gini-gini. Ataupun dia mimpi boleh ubah COVID ke, kita mengatakan para jemaah sekalian, kan bermimpi kita tak nak larang orang mimpi, kan? Macam mana dia mimpi. Cuma kita
nak pastikan dia mimpi ke tidak, betul ke dia jumpa Nabi, betul ke, itu jadi sukar. Maka para ulama mengatakan bahawa mimpi-mimpi kita ni tidak boleh dijadikan hujah. Kalau kita tengok betul-betul, kita yakin, kita nak percaya untuk kita, percayalah. Tapi kita nak jadikan hujah bahawa dalam mimpi makcik ni menunjukkan kiamat akan berlaku pada hari sekian-sekian, akan berlaku itu ini, kita kata tak payahlah. Tak payah kita dok percaya. Nabi SAW dengan Sayyidina Jibril pun masing-masing tolak mengaku tentang bila tarikh kiamat. Tiba-tiba kita nak bagi tarikh pula, kita kata biarkanlah. Tapi makcik yang bermimpi itu sepatutnya dia insaf lah. Aku dah mimpi dah nak kiamat dah ni, patut dia insaf. Ni dak dia duduk tularkan benda yang tak betul pula. Kita kata macam mana? Baiklah. Seperti yang kita maklum, dalam kuliah semalam kita ada bincang tentang Masjidil Aqsa, kan? Masjid Al-Aqsa dengan Masjid Haram. Beza dia banyak mana? Dalam hadis Abu Zar radhiyallahu anhu, dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid mana yang dimulakan dulu? Nabi kata Masjid Haram, Kaabah. Kemudian masjid mana? Masjid Aqsa. Jadi beza di antara duanya 40 tahun. Timbul soalan sini, kenapa Nabi diperintahkan menghadap ke Masjid Aqsa, bukan menghadap ke Mekah? Ini soalan dia, kan? Sampai di Madinah pun Nabi kita waktu di Mekah, tuan-tuan kena ingat, ni dalam buku Mekah ni saya cerita. Waktu di Mekah tak ada masalah Nabi menghadap Baitul Maqdis pun, sebab dia duduk sini, Baitul Maqdis belah sana, Nabi boleh duduk belakang Kaabah, menghadap Kaabah juga, menghadap Baitul Maqdis. Cuma bila sampai Madinah, sudah. Kaabah di belakang, Baitul Maqdis sana. Maka ketika itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat 144 surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami tengok mukamu ni selalu mendongak ke langit, turun wahyu. Maka Allah SWT benarkan Nabi kita tukar pada bulan Syaban tahun yang kedua, tukar kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Maka dalam ayat ini Tuhan kata apa? Allah kata apa? Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Pertukaran kiblat ini Allah nak tengok sebenarnya, nak uji siapa yang betul-betul ikhlas ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berpaling, tak ada. Jadi mengikut dalam tafsir kata apa, dalam surah ayat 143 Al-Baqarah ini, dia kata orang Arab ni sangat mengagungkan Kaabah. Di antara benda pelik tuan-tuan, dia mengagungkan Kaabah tapi dia tak sembah Kaabah. Dia tak sembah Hajar Aswad. Puak-puak Quraisy ni penyembah batu. Sembah batu, sembah kayu, tapi dia tak sembah Kaabah. Dia tak sembah Hajar Aswad. Dia tak sembah makam Ibrahim. Itu Allah jaga, Allah Ta'ala jaga. Saya tulis dalam buku Mekah ni, tuan-tuan tengok dalam buku kita ni, menarik jugalah sebab-sebab kenapa batu-batu di Mekah tu yang Allah Ta'ala hormati itu, memberi penghormatan kepada mereka, tidak disembah oleh Quraisy. Allah jaga. Baik. Maka Allah nak uji mereka ni, ditukarnya kiblat supaya nak tengok bagaimana keadaan puak-puak kafir di Mekah itu. Baiklah para jemaah sekalian, saya ringkas lah. Kalau nak baca panjang, baca dalam buku ni, kan? Timbul lagi soalan, lelaki perlu pergi masjid untuk solat 5 waktu, bukan PKP. Betul? Musim PKP ni pun kalau dibenarkan, pergilah. Kenapa tak pergi? Dan kan ada masjid boleh 50 orang, ada masjid boleh 12 orang, ada masjid macam-macam. Kadang-kadang ya 50 tu tak cukup pun, tak penuh pun kota. Masing-masing duk main PKP, SOP. Pergi masjid tidak, kata-kata rugi tu. Jadi soalan saya, bolehkah saya solat jemaah di rumah bersama family, mana bukan musim PKP maksudnya? Seminggu sekali atau 2 kali, kerana ingin ajar Quran dan beri tazkirah antara Maghrib dan Isya. Surau dan masjid tidak jauh dari rumah saya. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Menarik ni. Tuan yang bertanya,
alhamdulillah, kesedaran yang baik. Kita nak didik anak pun satu tanggungjawab yang baik. Nak buat lepas isya kan, banyak pula masyarakat nak makan lah, nak tu nak ni kan. Jadi kita lepas maghrib, antara maghrib dengan isya tu menarik. Rumah pun dekat, mengikut dalam soalan. Jadi nasihat sayanya, tuan pergi ke masjid, pergi solat dengan imam. Selepas solat, balik. Kita zikir kejap lepas yang zikir sebelum bergerak tu, lepas salat maghrib contohnya, kita pun balik. Balik rumah, isteri dengan anak-anak sudah ready di atas tikar solat. Ketika itu kita jadi imam balik. Boleh, tidak jadi masalah. Walaupun sunat bagi kita, tapi wajib bagi mereka. Alhamdulillah, selesai masalah. Kita jamak antara dua. Tuan tak tinggal berjamaah di masjid, tuan juga mampu menjaga anak-anak melakukan solat bersama dengan keluarga. Alhamdulillah, pendidikannya dapat, syiar al-jamaah di masjid tidak hilang. Alhamdulillah. Siapa golongan ahlul kitab? Ahlul kitab kan dalam Quran tu, wa ta'amul ladzina utul kitab minkum. Ahlul kitab ni iaitulah pengikut kitab Taurah, pengikut kitab Injil. Itu dia panggil ahlul kitab. Makna orang yang sudah ada kitab zaman dulu. Jadi cuma dalam konteks sekarang ada ke tidak lagi, panjanglah perbahasan. Kita kata sukar untuk kita nak tentukan di mana ke ahlul kitab yang boleh dimakan makanan dia atau boleh kahwin dengan perempuan dia tu. Wallahu alam. Tuan-tuan tanya dalam majlis fatwa kepada pejabat mufti lebih baik kan. Ini kita jawab yang simple-simple je ni. Kan? Simple-simple yang mudah-mudah, yang menjadi amali untuk kehidupan. Ada setengah banyak orang tanya soalan pelik-pelik. Saya kata ini kita masuk dalam pelajaran lah, dalam kelas pengajian. Ini semua saya nak jawab benda yang simple yang boleh jadi amalan terus kepada para jemaah sekalian. Mudah. Soalan, apa beza antara ujian, musibah dan bala? Ujian tu Allah Ta'ala beri kepada kita. Dia tak kira sama ada ujian tu dalam bentuk kesenangan. Kadang-kadang Allah uji kita dengan senang. Kita pula lupa diri, lupa daratan. Musibah tu musibah lah. Sakit ke apa benda kan, bala bencana ni pun lebih kurang lah musibah dengan bala tu. Jadi kita kena tahu ujian tu dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk kesusahan. Macam kita hari ni, Covid, ujian ni. Kenapa tak uji? Kemudian bala itu ada dua. Bala dalam agama dan bala dalam dunia. Bala dunia tak boleh kerja, bala agama pula tak boleh pergi masjid, tak boleh nak rapat saf. Ini semua dia kata ujian dan bala. Wallahu alam. Boleh tak qada solat fardu selepas solat asar dan subuh? Naam. Bagi solat qada tidak ada waktu larangan. Tidak ada waktu larangan. Apa beza antara sunat dengan sunnah? Menarik. Sunnah iaitulah apa yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibuat oleh Nabi. Itu dia panggil sunnah. Tetapi yang Nabi buat, yang Nabi suruh kita buat terbagi kepada dua. Ada yang wajib dan ada yang sunat. Jadi kita kena faham lah. Yang kalau kata ulama kata ada solat duha sunat, maknanya tidak wajib. Buat dapat pahala, tak buat rugi pahala. Ada biasa orang kata buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Samalah, tapi dari ayat motivasi, buat dapat pahala, tak buat rugi pahala. Betul tak? Buat dapat pahala, tak buat rugi pahala. Tapi sunnah maknanya amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berbentuk dua lah. Yang wajib dan yang sunat. Soalan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu terlalu banyak hadis-hadis dia, riwayat Aisyah, qalat rawa. Tapi bagaimana dengan Ummul Mukminin, wanita yang utama, yang pertama Islam, tidak didengari. Sedangkan dia wafat sudah selepas 10 tahun Nabi kita jadi Rasul, kan? Kita kata radhiyallahu anha ya Ummul Mukminin Khadijah. Nama dia Khadijah binti Khuwailid. Mangkap dia punya kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan Nabi sering menyebut nama Khadijah.
Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak cemburu kepada isteri Nabi lebih daripada aku cemburu kepada Khadijah, walaupun dia sudah mati, sudah wafat. Sebab Nabi sering sebut Khadijah, Khadijah. Cuma dalam riwayat hadis, Sayyidah Khadijah tidak meriwayatkan. Sebab apa? Tak riwayat. Ada ulama mengatakan dia mati awal, kan, sebelum Nabi kita sudah wafat. Sayyidah Khadijah cerita Nabi terima wahyu pun orang lain yang cerita. Nabi terima wahyu, Nabi balik jumpa Khadijah, bukan Khadijah sendiri yang meriwayat qalat Khadijah kada. Cuma ada satu je hadis yang Sayyidah Khadijah meriwayatkan, iaitulah dia minta dengan Nabi nak tengok Jibril. Kalau orang yang datang jumpa mu tu aku nak tengok. Cuma hadis itu menjadi perbincangan para ulama hadis. Ada yang mengatakan sanad dia baik, ada yang mengatakan munqati' maknanya putus dia punya riwayat. Wallahu alam, yang pentingnya kedudukan Khadijah itu besar. Cuma dia tidak ada riwayat riwayat hadis. Soalan yang berikutnya, apakah amalan yang kita boleh lakukan untuk khidmat pada orang tua yang sudah mati? Jadi ibu ayah kita sudah meninggal. Yang pertama sekali, sentiasalah berdoa kepada mereka. Jangan kurang daripada 5 kali sehari. Setiap kali kita salat, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunkan dosa aku, 2 ibu bapa aku. Habis bila kita ingat ke ayah, ayah suka apa? Biasanya ayah kita ni dia suka beli makanan, kita beli makanan, kita sedekah pada orang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi pintu-pintu kebajikan kita boleh khidmat kepada orang tua kita. Ayah kita ni masa hidup dia berkawan dengan siapa? Pakcik ni. Kita khidmat pada pakcik tu pula. Beli makanan hantar, air raya contohnya, hantar makanan rumah dia. Macam kita buat pada ayah kita. Mak pun sama juga. Cari kawan-kawan ibu kita. Biasa mak kita ni bila petang-petang orang panggil berjujuk dah, berderet, berjalan pergi masjid dengan makcik-makcik. Mak kita mati, makcik-makcik tu ada, kita khidmat pada makcik tu. Itu dia panggil, di antara tanda anak kasih kepada bapa, iaitulah dia juga berkhidmat kepada kawan-kawan ayah dia tu. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi banyaklah kita doa setiap hari, kita istighfar, kan? Jadi pahala-pahala yang kita lakukan itu sampai kepada orang yang mati. Pahala yang kita buat sampai kepada orang yang mati. Cuma jangan diupah-upah lah setengah orang ni asyik nak swasta ya harap. Kita sendirilah, ayah kita, mak kita, kenapa nak suruh orang buat, kan? Apakah hukum isteri buat sesuatu tanpa kebenaran suami? Contohnya buat loan, pinjaman dengan bank. Si isteri tak peduli dengan suami dia. Boleh jadi dia kerja besar kot, kan? Dia lebih kepada dia punya konsultan dia, adik-adik dia. Suami tidak ditanya. Khabar-khabar tengok, dapat duit. Khabar-khabar tengok-tengok, beli kereta. Kita mengatakan para jemaah sekalian, muslimat, wahai para muslimat, ittaqillah. Suami kita kena hormat. Walaupun dia gaji kecil, ataupun dia tak ada kerja, tapi puan, Masya Allah, Allah Ta'ala anugerahkan kerja besar, duit banyak, pitih banyak, tapi kita hidup suami isteri. Duduk dengan dia siang pagi, petang, siang malam dalam satu rumah. Maka naklah kita berunding, cakap baik-baik, cakap elok-elok, bang saya nak buat gini-gini, abang setuju ke tidak? Suka ke tak suka? Buatlah yang kan dalam hadis Nabi salah sebut, mana-mana orang perempuan yang solat 5 waktu, yang berpuasa bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, dia taat pada suami dia dalam perkara yang ma'ruf, Allah Ta'ala kata masuklah mana-mana surga yang kamu nak. Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan kita membelakangilah, hidup kita biar harmoni. Jangan duk membelakangi suami. Kadang-kadang oleh kerana suami dia gaji kecil, isteri bergaji besar, adik-beradik dia pula hebat-hebat, jadi dia duduk bersorak dengan adik-beradik, suami dia tidak dipedulikan lah. Memanglah oleh kerana duit tu duit dia, hak dia, dia nak sedekah, dia tak bagi, tak tanya suami pun tak apa. Tetapi dari sudut orang panggil kira bicara, dari sudut muru'at adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Baik. Kalau kita syak, ni bab solat pula dah. Kalau kita syak solat 4 rakaat ke 3, maka kita kena ambil 3.
Ambil 3 rakaat lah, jadi 3 rakaat. Kemudian kita kena sujud sahwi. Sujud kerana lupa. Dalam hadis Nabi kita sebeda, iza syakka ahadukum fi salatihi. Apabila seorang itu syak, aku solat ni berapa maka dia kena ambil angka yang kecil. 3 rakaat ke 4. Jadi 3. 2 ke 3. Jadi 2. Kemudian kita tambah 1 rakaat lagi. Tambah 1 rakaat lagi. Fa in shalla, maknanya kalau dia solat terlebih, maka sujud sahwi tadi cover baliklah kesalahan kita. Kalaulah dia solat cukup, targhiman lisyaitan, nak memalukan muka syaitan. Sebab syaitan tu dia happy sangat kalau dia boleh ganggu solat kita. Dia boleh ganggu solat kita, dia kacau kita. Ada orang ni 4 kali solat tak habis lagi. Sebab sudah solat sampai rakaat yang ketiga, khayar pula. Solat lagi. Syaitan kegelak dia, apa dia ni solat 5 kali. Tak, kita lawan syaitan, targhiman lisyaitan, malu muka syaitan dengan kita ambil angka yang apa ni? Yang cukup. Kemudian kita sujud sahwi. Baiklah. Ini timbul isu cerita hukum yang mengatakan kita boleh solat sunat ni pada siang hari. Elok kita boleh solat 2 rakaat, boleh buat solat sunat 4 rakaat. Jadi yang 4 tu boleh tak kita buat 1 salam, dan soalannya ada tahiyat awal ke tidak? Sudah. Ana dah bincang panjang dulu dalam ketika saya syarah kepada kitab Al-Mu'tamad. Tuan-tuan tanda kitab Al-Mu'tamad ni, kitab Al-Mu'tamad, kitab mazhab Syafi'i, saya dah khatam di masjid kita ni. Dia kata kalaulah solat itu, ni fiqh mazhab Syafi'i, fa in kanat salatu akthar. Jadi kalau dia solat lebih daripada 2 rakaat, dia eloknya solat sunat ni 2 rakaat. Tapi kalau kita nak cepat ataupun masa tak cukup, contohnya kan kita nak solat 4 rakaat belum zuhur, tapi waktu yang ada kat dinding tu dah sipi dah. Kalau buat 2 tak cukup, buat 4 terus. Maka dia katakan boleh kita buat, kita tasyahud pada rakaat yang kedua, atau walahu an yaqtasira ala tasyahudin fil akhir. Boleh je dia sekali je dia tasyahud di akhir saja. Yang tengah tu tak ambil. Ini dalam kitab Mu'tamad. Baik tuan-tuan, tengoklah, saya hurai panjang dalam bab solat sunat dalam siri kuliah kita kepada kitab Al-Mu'tamad. Kepada kitab Al-Mu'tamad. Oh, ada lagi soalannya. Dia kata, mana lebih afdal kita ikut suami? Suami dia tak mahu tidur ikut sunnah. Kan ikut sunnah ni tidur belah gini, kanan. Muka kita pusing katil kita menghadap muka kiblat macam kita dalam kubur, tapi suami dia tak mahu, suka tidur gini. Macam mana nak buat? Kata macam mana? Kempen lah. Kita kempen lah. Kata bang gini, kalau tak boleh hadap kiblat pun sekurang-kurangnya kita tidur belah kanan kan. Kalau tak boleh tinggal, tak boleh dua-dua, ambil satu. Oh, dia tak mahu juga. Dia mahu tidur belah, tidurlah sekali dengan dia. Bila dia sudah tidur, boleh je kita pusing ikut ni. Cakap dengan dia, bang, saya bukan benci dengan abang ni, tapi saya nak tidur ikut sunnah. Berunding lah, hidup atas dunia ni semua boleh berunding je. Kan? Ada dalam buku, kalau orang mati kita kena zikir 7 laksa. 70,000 niat untuk sedekah kepada dia. Tadi saya sebut, zikir, kita apa saja pun istighfar, doa, kita boleh je kepada orang mati. Cuma penetapan 70,000 yang boleh menyelamatkan ini, tidak ada dalam soalan dia ada sunnah Nabi, jawabnya tidak ada sunnah. Saya tengok dalam rujukan tu ada dalam kitab ulama yang tasawuf disebut sedemikian. Jadi banyaklah istighfar, banyakkan minta ampun kepada ibu bapa kita tanpa terikat dengan bilangan ni, sebab tidak ada riwayat yang sahih dalam masalah itu. Soalan yang kita ni ada juga masalah selepas solat ada orang sapu muka, ada tak sapu, macam mana? Kita kata oleh kerana hadis dia tu ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan hadis itu diterima, maka dia sapu. Ada yang mengatakan hadis itu dhaif, dia tak sapu. Jadi benda ni sudah di luar solat. Kita dah bagi salam dah. Bila bagi salam tu keluar daripada solat. Jadi alhamdulillah ada keluasannya situ. Siapa nak sapu, walaupun dia pegang dengan hadis yang kata tidak sahih, sapulah. Yang tak nak sapu kerana hadis dia tidak sahih, berhenti setakat tu.
Jadi alhamdulillah, jangan kita bagi duduk jeling-jeling pula kan. Setengah orang ni kalau tak sabu muka ada label tertentu. Kita kata jangan banyak melabel lah kita ni. Banyak harmoni, kasih sayang sama-sama kita, insya-Allah. Ada juga muazzin berselawat dulu sebelum azan. Lah. Yang betulnya hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, bila mendengar azan, kamu ikut sekali. Sudah azan, la ilaha illallah summa sallu alayya. Kamu kena selawat. Mana kita selawat itu bila lepas azan, bukan sebelum azan kan. Tukar je format. Tapi selawat bukan dengan mikrofon. Kita selawat kita ialah tutup la ilaha illallah, kita tutup kita punya mic. Kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Hadis ini sahih yang menyebut demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia jawab azan, kemudian dia selawat ke atasku, kemudian dia berdoa minta kuasa syafaat aku, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Orang ini berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Tuan-tuan nak ke tak nak syafaat Nabi? Siapa dia tak nak kan? Semua orang nak. Maka buatlah apa format yang telah disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalan yang terakhir. Soalan yang hari ini kita jawab esok insya-Allah. Saya nak tanya tentang Jumaat ni. Sah ke Jumaat 40 orang? Kalau tak cukup macam mana? Alhamdulillah saya ada senarai bilangan solat Jumaat musim PKP. Ada masjid benarkan 50 orang. Ada yang benar 20. Ada yang 12 orang. Banyak masjid 12 orang. Nak baca pun masa dah lewat dah ni. Dia punya SOP dia boleh solat 12 orang. Ni ada senarai ni. Senarai setiap masjid. Satu Malaysia. Bilangan-bilangan. Kita kata alhamdulillah ada keluasannya. Bagi kita negeri Kelantan 4 orang. Ada juga setengah pejabat agama lepas solat Jumaat tu solat Zuhur lah pula keluar daripada khilaf, tak cukup bilangan. Jadi alhamdulillah. Yang kita duk belajar, saya suka ajar fiqh ni, kita perluaskan sikit. Dia panggil perluaskan sedikit supaya kita bahas bilangan-bilangan solat Jumaat. Al-Imam As-Suyuti tulis sebuah kitab Daw'us Syam'ah fi Adadil Jum'ah. Dia sebut ada ulama kata 12, ada kata kurang lagi, ada kata mazhab Syafi'i kata 40, ada yang lebih. Jadi kita kata alhamdulillah musim macam ni, musim Covid macam ni, kalau kita boleh solat kurang daripada 40, pejabat agama dah benarkan, alhamdulillah nikmat. Jalankan syiar agama ini, jangan dia mati tengah jalan. Dan kita banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Covid ini hilang dalam masa yang terdekat. Kita nak balik ke masjid, kita nak berhimpun ramai-ramai, kita nak bertazkirah, kita nak beriktikaf, kita nak berkuliah, kita nak sah rapat-rapat seperti sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan banyak-banyak. Insya-Allah mudah-mudahan Tuhan angkatkan Covid ini dalam masa yang terdekat. Jadi setakat itu dululah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.